我们再一次低头祷告。 Mari sekali lagi kita berdoa. 主啊，我们来到你的面前， Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 我们求你没有撇下我们， Kami mohon Tuhan tidak membuang kami. 用你的光照耀我们， Biarlah terang Tuhan menyinari kami. 用你的道引领我们， Biarlah firman Tuhan menuntun kami. 用你的爱充满我们， Biarlah kasih Tuhan memenuhi 用 kami. 你的灵引导， Biarlah roh Tuhan menuntun 使 kami. 我们进入你的永美， Sehingga kami boleh masuk ke dalam keindahan Tuhan. 使我们明白你的作为。 Sehingga kami boleh mengerti akan karya Tuhan. 主耶稣基督的名， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 上个礼拜我们联合崇拜的时候， Minggu lalu ketika kita mengadakan kebaktian gabungan, 重新讲解旧约、新约的智慧。 saya kembali membicarakan tentang hikmat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. 智慧在人的生命中间是非常要紧的。 Hikmat itu sangat penting di dalam hidup manusia. 智慧是知识的根基， Hikmat atau bijaksana adalah fondasi dasar daripada pengetahuan. 智慧是使命的意向， Bijaksana itu adalah visi dari visi dari misi。我们做什么使命，做什么工作都需要有意向作为基础。 misi atau pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita memerlukan visi sebagai dasarnya. 智慧是知识的本质。 Bijaksana adalah esensi daripada pengetahuan. 圣经告诉我们，上帝是智慧的上帝。 Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang berbijaksana. 每一个文化、宗教跟伟大的思想， Di dalam setiap kebudayaan, agama ataupun pemikiran yang agung, 都认定智慧是方向性的知识的基本。 mereka mengenal bahwa bijaksana itu adalah sifat yang dasar yang menentukan arah. 每一个宗教都把他们的书、他们的经典当作是智慧的引导。 Dan setiap agama menganggap kitab yang mereka miliki sebagai tuntunan di dalam bijaksana yang mereka harus 只有 miliki. 圣经告诉我们，上帝的智慧就是耶稣基督。 Tetapi hanya Alkitab yang mengatakan kepada kita bahwa bijaksana daripada Tuhan itu adalah Yesus Kristus. 全世界没有一个文化提到的事情， Ini adalah hal yang tidak pernah dibicarakan oleh kebudayaan manapun di dalam dunia. 因为基督是智慧的本体。 Karena Kristus adalah dirinya bijaksana 所以 itu. 智慧也变成被造界一切的根本的这个方向。 Oleh karena itu bijaksana pun merupakan dasar daripada segala ciptaan. 耶稣在世界上的时候， Ketika Yesus hidup dalam dunia, 显明他所做的事，他所讲的话，他所做的一切的工作，都用智慧做他的基础。 itu semua menyatakan bahwa segala sesuatu yang dia bicarakan, segala sesuatu yang dia kerjakan, itu menjadikan bijaksana sebagai dasarnya. 在旧约里面，上帝用所罗门给我们提示一件事情：我们所追求的一切要以智慧为基础。 Di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama Allah melalui Raja Salomo memberitahukan kepada kita bahwa yang kita tuntut, yang kita kejar, kita mohon adalah bijaksana itu 因为 sendiri. 他求智慧， Karena dia memohon 所以 bijaksana, 上帝把他没有求的东西都给他了。 maka Allah pun memberikan segala sesuatu yang tidak dia mohonkan kepada dia. 这一件事到了新约的时候，就变成另外一节圣经表现出来。 Hal ini ketika sampai ke dalam perjanjian baru muncul lagi ayat yang lain. 你要先求上帝的国和他的义， Hendaklah engkau cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, 那你需要的一切他都加给你了。 maka segala sesuatu yang engkau butuhkan dia akan tambahkan kepadamu. 旧约里面的智慧， Dan bijaksana di dalam perjanjian lama 就到了箴言第8章里面 sampai ke dalam Amsal pasal 8被人格化了。 dipersonifikasikan. 换一句话说，就把智慧当作一个活的生命，自己讲话来对我们启示真理。 Dengan kata lain, menjadikan bijaksana itu menjadi sesuatu yang hidup, yang berkata-kata langsung kepada kita. 所以诗篇第8章的智慧是很特别的。 Cenyen. 箴言第8章 Maka Amsal pasal 8
itu membicarakan tentang bijaksana itu sangatlah penting. 它是一个位格， Dia adalah satu pribadi, 它是一个生命， dia adalah satu hidup. 它是一个会主动启示人的上帝的代表。 Dia adalah perwakilan daripada Allah yang secara aktif untuk menyatakan dirinya kepada manusia. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 这 Tuhan. 件事情到了新约的时候， Hal ini ketika sampai ke dalam perjanjian 就 baru, 很清楚的表示出来， maka dengan sangat jelas 因为 dinyatakan 上帝让基督成为我们的智慧。 karena Allah menjadikan Kristus sebagai bijaksana 那 kita. 么在古希腊里面， Dan di dalam Yunani kuno, 人类的美德最重要的有4件。 keindahan dari diri manusia itu yang paling penting itu ada 4 hal. 第一 Yang pertama 就是智慧， yaitu bijaksana, 第二 yang kedua 就是公义， yaitu keadilan, 第三 yang ketiga 就是勇敢， yaitu 第四 yang keempat 就是要有一个圣洁的生活。 yaitu kehidupan yang 那么 suci. 这4个东西到了罗马帝国的时候， Dan keempat hal ini sampai ke dalam kerajaan 就 Romawi 被罗马人领受了， dan diterima oleh orang-orang Romawi 在他们的文化里面再发挥出 dan 来， diperkembangkan lagi di dalam kebudayaan 但他 mereka. 都没有办法把智慧跟人格化的上帝连在一起。 Tetapi mereka tidak berdaya untuk menggabungkan bijaksana itu dengan bijaksana yang Allah, yaitu yang dipersonifikasikan itu. 上个礼拜对你们讲的智慧， Bijaksana yang saya bicarakan kepada saudara minggu yang lalu 是我这一生中间提智慧最详细的一次。 adalah satu kali ketika saya membicarakan tentang bijaksana yang paling detail seumur hidup saya 那 ini. 我们今天呢，回到摩西的7大祷告里 Dan 面， hari ini kita akan kembali ke dalam 7 doa besar dari Musa. 你们还记得摩西祷告什么呢？ Masih ingatkah saudara apa yang Musa doakan? 摩西第一 Yang pertama, 祷告有智慧的心， Musa berdoa untuk mendapatkan hati yang berbijaksana. 这里不把智慧跟头脑连在一起， Di sini tidak menggabungkan bijaksana dengan otak, 他把智慧跟心连在一起。 tetapi dia menggabungkan antara bijaksana dengan 所以 hati. 智慧的头脑是超越智慧的心是超越智慧的头脑。 Oleh karena itu hati yang berbijaksana itu melampaui otak yang 我 berbijaksana. 们要用智慧来控制、支配、引导我们的思想。 Haruslah dengan bijaksana kita menyelaraskan dan kita menuntun pemikiran kita. 摩西的第二个祷告是什么？ Apakah doa kedua dari Musa? 你为你的仆人后悔。 Menyesallah Tuhan demi hambamu. 其实这句话我已经解释了， Sebenarnya hal ini saya sudah 就是 jelaskan. 表示上帝为我们转变是什么意思呢？ Ini berarti apakah artinya Tuhan demi kita dia berpaling atau berputar? 请你不要看我的罪， Janganlah engkau melihat 不 dosaku. 要用你的公义审判我应当受的痛苦。 Janganlah dengan keadilanmu engkau menghakimi aku sehingga aku menderita. 主啊，求你转回。 Oh Tuhan berputar atau berpalinglah. 上帝是不可以转回的， Allah itu tidak bisa berputar 因 atau 为 berpaling 上帝是没有改变的影儿的。 karena bagi Allah tidak ada 那 perputaran 么，当 bayang-bayangnya. 摩西祷告，主啊，你为我后悔。 Lalu Musa berdoa, oh Tuhan menyesallah demi 这 aku. 句话就是上帝不用公义对待我们犯罪的人， Kalimat ini berarti Allah tidak dengan keadilannya memperlakukan kita sebagai orang yang 他 berdosa. 用慈爱来赦免我们所过犯。 Tetapi dengan cinta kasihnya dia mengampuni kesalahan 所以 kita. 这里摩西是求第二 Maka di sini, 赦罪的恩典。 oleh karena itu di dalam doa Musa yang kedua, Musa memohon anugerah pengampunan 一个 dosa. 最重要的有神的智慧， Seseorang yang terpenting mempunyai bijaksana dari Tuhan. 第二 Yang kedua, 人最重要的是神的赦免。 yang terpenting manusia mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. 所以是摩西最大的祷告。 Ini merupakan doa terbesar dari Musa. 摩西第三个祷告是什么？ Apakah doa yang ketiga dari Musa? 我需要生命的幸福。 Saya membutuhkan kebahagiaan di dalam hidup. 那么在400年前， Dalam 400 tahun yang lalu, 英国有个大哲学家叫做 Jeremy Bentham。 dan di Inggris ada seorang filsuf yang besar bernama Jeremy Bentham. 这个人被认为是历史上人类头脑最聪明的人。 Orang ini dianggap sebagai manusia yang paling pintar otaknya sepanjang sejarah manusia. 有的人认为他的 IQ 到了
200到200亿之间。 Ada orang yang menganggap bahwa intelijensia quotientnya itu sampai 200 sampai 210. 那么如果你看贝多芬是150， Jikalau saudara melihat Beethoven itu IQ-nya 150, 莫扎大概155， Mozart kira-kira 155, 普通人110、120。 orang biasa itu 110 sampai 120, Bentham 的 IQ 是210， tetapi IQ daripada Bentham itu 210. 你就可以想象人把他当作多么聪明、伟大的人才。 Maka saudara bisa membayangkan betapanya manusia menganggap dia adalah seorang yang begitu amat pintar. Bentham 的人生哲学， Dan di dalam filsafat hidup daripada Bentham ini 做人的努力 dan kegiatan dia sebagai manusia 应当达到一件事情， harus mencapai satu hal, 就是谋求全人类共同的幸福。 yaitu terus mencari kebahagiaan daripada seluruh umat manusia. seluruh umat manusia harus bahagia， 所以你做人能够使多少人幸福，你的人生就有价值。 Maka seberapa banyak Anda bisa menjadikan orang lain itu bahagia, demikianlah hidupmu itu akan menjadi berharga. 后来这种哲学就被翻译成为功利主义。 Dan filsafat ini pun akhirnya diterjemahkan menjadi utilitarianism。 utilitarianisme. 那么功利主义这个翻译我是不很赞成 Dan 的。 saya tidak terlalu setuju dengan penerjemahan ke dalam Nah, utilitarianisme 我用 ini. 这个名词，因为大家惯用了，所以我不要改。 Saya memakai terminologi ini karena sudah biasa secara umum dipakai, Ih, maka saya tidak sesemana. mengubah. Apakah artinya? 如果你能使人快乐，你的人生就有价值。 Berarti bahwa jikalau Anda bisa membuat orang lain bahagia, maka hidup Anda itu menjadi 你 berharga. 能使多少人快乐，你应当尽量追求。 Seberapa banyak Anda bisa membahagiakan orang lain, hendaknya Anda itu menjadikan itu sebagai tuntutan hidup 人 Anda. 生命最高的价值， Nilai hidup manusia yang 就 tertinggi 是能够达到更多的人达到更大的快乐。 adalah bisa mencapai lebih banyak lagi orang yang mendapatkan kebahagiaannya. 普通人只盼望他的孩子幸福， Orang yang biasa hanya mengharapkan anaknya itu bahagia. 别人痛苦不幸福，他没有关系。 Dia tidak peduli dengan orang lain menderita ataupun tidak 别 bahagia. 人残疾生病，他没有照顾。 Orang yang lain lumpuh ataupun sakit, dia tidak peduli dan tidak merawat. 他的孩子一病，他就紧张得不得了。 Tetapi ketika anaknya sakit, dia begitu panik dan gelisah. 他的孩子一穷苦，他就非常挂虑。 Ketika anaknya menderita karena kemiskinan, dia begitu khawatir. 很多人只谋求自己爱的人的幸福。 Oleh karena itu banyak orang yang hanya menuntut atau mencari kebahagiaan dari orang-orang yang dia kasihi saja. Jeremy Bentham 讲一句话 Jeremy Bentham mengatakan satu kalimat, ：You can give the most happiness to the most people. You are very valuable. jikalau engkau bisa memberikan kebahagiaan yang terbanyak kepada sebanyak mungkin orang, maka engkau adalah orang yang sangat bernilai. 所以 utilitarianism Maka utilitarianisme ini 终极的目标就是让全世界人都快乐。 tujuan akhirnya adalah membuat seluruh umat manusia itu 那么 bahagia. 快乐真正是人生的目的吗？ Lalu sungguhkah kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia 在 sesungguhnya? 希腊的这一个重要的哲学叫做 Epicureanism。 Di dalam filsafat yang terpenting dalam Yunani ini yang bernama Epicureanisme ini, 他就认为人是要追求快乐， menurut dia adalah manusia harus menuntut kebahagiaan, kesukacitaan, 痛苦是生命的仇敌。 karena penderitaan itu adalah musuh hidup. 活在世界上不能快乐是很悲惨的事情。 Kalau hidup di dalam dunia tidak bisa sukacita, itu adalah hal yang sangat tragis. 今天我不讲这个哲学， Hari ini saya tidak membicarakan 但 filsafat 我提 ini, 到一点， tetapi satu hal 这 yang saya 个 mau angkat, 哲学最重要的发起人叫做 Epicurus。 pencetus daripada filsafat ini yang paling penting adalah bernama Epicurus. Epicurus 自己呢不过奢华的生活， Epicurus sendiri tidak melalui hidup yang foya-foya, 不 tidak 穿 mewah,
昂贵的衣服， dan tidak memakai pakaian yang mewah, 不吃山珍海味的食物。 tidak makan makanan hidangan yang 那 mahal. 么你说这样哪里有快乐？ Saudara mengatakan kalau demikian mana ada 有一 sukacita? 点人就用快乐建在穿衣服、吃好东西、买贵的车，他以为这样才是幸福。 Karena ada sebagian orang menganggap kesenangan itu adalah berpakaian yang mewah, makan makanan yang mahal, enak, dan memakai kendaraan yang mewah dan sebagainya. 但 Epicurus 讲了一个完全不相同观念的话， Tetapi Epicurus telah mengucapkan satu kalimat yang sangat berbeda secara 他 konsep. 的真正的快乐 Dia mengatakan kesenangan yang sesungguhnya 不是物质的享受， bukan kenikmatan di dalam materi. 真正的快乐 Kesenangan yang 是 sejati 心里的平安。 adalah kedamaian di dalam hati. 如果你没有什么享受，但你心里很平安，你就是幸福的人。 Jikalau seseorang tidak mempunyai kesenangan kenikmatan apapun tetapi dalam hatinya ada perdamaian, maka dia adalah seorang yang bahagia. 很多钱，你违背这个道德的规矩，你的心中就完全没有快乐。 Sekalipun banyak uang, tetapi hatinya itu melanggar daripada moralitas ataupun etika, maka dia sesungguhnya tidak memiliki 摩 kebahagiaan. 西的第三个祷告是什么？ Lalu apakah doa ketiga dari Musa? 求你把喜乐赐给我们。 Berikanlah kesukacitaanmu kepadaku ya 怎 Tuhan. 样的喜乐呢？ Kesukacitaan yang seperti apakah? 你的爱充满我们。 Biarlah kasih-Mu memenuhi 所以 aku. 人生第三个最重要的幸福， Maka kebahagiaan yang ketiga yang terpenting dari hidup manusia, 除了有智慧的心， selain mempunyai hati yang 有 berbijaksana, 赦罪的恩， mempunyai anugerah 我们还 pengampunan, 有生命中上帝的爱带来的喜乐。 kita mempunyai lagi kesukacitaan yang karena hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. 摩西说：“我盼望早早得到你的慈爱， Musa mengatakan, aku mengharapkan mendapatkan kasih-Mu itu di pagi-pagi, 我就 pagi-pagi 一 sekali. 生一世欢呼喜乐。 Maka seumur hidupku pada masa-masa hariku akan bersuka cita. Bukan rusi. Bukan saja demikian. 求你给我们遭难的时候， Berikanlah kepada kami ketika Engkau menindas 以 kami 及我们遇到痛苦的时候， dan ketika hari-hari kami mengalami 你 celaka, 照样给我们喜乐。 tetap Engkau berikan kesukacitaan kepada 这个很 kami. 要紧， Ini sangat penting 因为人不可能没有苦难， karena manusia tidak mungkin tidak ada kesulitan 人不 penderitaan. 可能没有试炼从上帝而来， Manusia tidak mungkin tidak mendapatkan pengujian yang datang dari 人也 Tuhan. 不可能没有试探从撒旦而来。 Manusia juga tidak mungkin tidak ada pencobaan yang datang dari 但当我 setan. 们遇到困难的时候， Tetapi ketika kita menghadapi 当 kesulitan, 你压制我们的时候， ketika Tuhan menindas 我们 kita, 还能够有喜乐， kita masih bisa bersuka 那 cita 么我们的喜乐是得胜的， dan kesukacitaan kita adalah 我们的喜 kesukacitaan yang menang. 乐是不受环境影响的。 Kesukacitaan kita itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. 第三个大的祷告， Ini adalah doa ketiga yang besar 主 itu. 啊，把你的喜乐赐给我。 Oh Tuhan, berikanlah kesukacitaanmu 我相 kepadaku. 信没有一个人不赞成这样的东西， Saya percaya tidak seorang pun yang tidak menyetujui hal 只 ini. 是我们堕落的思想常以为快乐是从罪而来。 Hanya kita otak atau pemikiran kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita mengira kesukacitaan itu datang dari perbuatan dosa. 我们的错误 Maka kesalahan 就 kita 使我们的祈祷不产生真正的作用。 membuat doa kita itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. 所以摩西的祷告把我们带到正确的生命方向里面。 Maka doa daripada Musa membawa kita ke dalam arah yang sesungguhnya bagi hidup kita. 第四个祷告是什么呢？ Apakah doa yang keempat? 主啊，愿你的作为向我们显明。 Oh Tuhan, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu itu perbuatanmu. 摩西求什么呢？ Apakah yang Musa 摩西求 mohonkan? 他一生可以看见上帝所做的工。 Musa memohon seumur hidupnya bisa melihat pekerjaan yang Tuhan 这个 lakukan. 作为这个字是很美的， Perbuatan atau karya di sini sangat indah 神 katanya. 做了很多的工作， Tuhan telah melakukan begitu banyak 但是 pekerjaan. 神显明他的作为的时候， Tetapi ketika Tuhan menyatakan karyanya 就 itu, 表明他做的是最特别的工作。 ini berarti bahwa yang dia lakukan itu adalah yang paling 在 unik. 诗篇19篇里面告诉我 Di 们， dalam Mazmur 19 mengatakan, 穹苍传扬你的作为， Cakrawala mewartakan karya Tuhan. 你所创造的世界彰显你的荣耀。 Dunia yang engkau ciptakan itu menyatakan kemuliaanmu. 你在世界上
看见上帝的荣耀， Di dalam dunia ini engkau menyaksikan kemuliaan 你 Tuhan. 在世界万物里面看见上帝的作为。 Di dalam segala sesuatu dalam dunia ini engkau menyaksikan karya dari Tuhan. 中文把那一个字翻译成手段，我非常不赞成。 Di dalam terjemahan Mandarin untuk karya di sana diterjemahkan sebagai soutuan yang sangat tidak baik. 这个手段包含有诡诈的意义在里 Kalau 面， kata soutuan itu ada konotasi yang negatif di 所以 dalamnya. 我把那一段翻译成诸天述说你的荣耀。 Dan saya menggantikan kalimat itu menjadi cakrawala mewartakan karyanya. 穹苍传扬你的作为， Dan langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala mewartakan 所以 karyanya. 你有计划的工作。 Yaitu engkau bekerja dengan rencana. 上帝有计划的工作，对人来讲有那几方面呢？ Ada berapa halkah karya daripada Tuhan yang direncanakan itu? 除了第一样，上帝创造的万物奇妙的安排给我们的供应以外， Selain daripada penciptaan Allah yang ajaib, Allah memberikan kecukupan di dalam hidup kita itu. 上帝特别用他所做的事情来照顾、来供应我们一切的需要。 Secara istimewa Allah dengan ciptaannya yang lain memberikan kecukupan akan kebutuhan hidup 所以 kita. 这里所讲的作为，第一样就是上帝创造的奇妙。 Maka karya atau perbuatan di sini yang pertama adalah keajaiban penciptaan daripada Allah. Tiga Yang kedua 上帝供应的美意， yaitu niat baik daripada Allah memberikan kecukupan 我 kepada 们一 kita. 生一世所需要的， Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini 上帝都预备了。 Tuhan telah 我们 mempersiapkannya. 所需要的食物 Makanan yang kita butuhkan 从地生长出来， yang tumbuh dari tanah. 每一样都是可喜爱的。 Setiap hal itu kita senangi. 圣经说，好做人需要的食物 Alkitab mengatakan dengan kalimat itu bisa dijadikan makanan bagi manusia ，good for mankind to eat。 dan cocok sebagai makanan 我 manusia. 们吃的东西 Makanan yang kita 里 makan 面包含的营养素， dan nutrisi yang terkandung di 里 dalamnya 面包含的成分， dan unsur yang terkandung di 都是我 dalamnya 们身体所需要的。 itu semua dibutuhkan oleh tubuh 每一 kita. 次你看见上帝的创造，你说我感谢你的作为。 Setiap kali engkau melihat ciptaan daripada Tuhan, engkau akan mengatakan aku bersyukur akan karyamu ya Tuhan. 每一次你看见自然界的供应，你说主啊，我感谢你的作为。 Setiap kali engkau menerima atau melihat kecukupan yang diberikan oleh alam ciptaan daripada Tuhan, engkau akan mengatakan, oh Tuhan aku bersyukur akan 上帝 karyamu. 的作为有三大方面。 Maka karya daripada Tuhan ada 3 hal 第 besar. 一，上帝创造万物的智慧跟他的目的。 Yang pertama adalah bijaksana ketika Allah menciptakan segala sesuatu dan tujuan penciptaan 这是 itu. 工作是有计划的， Dan karya ini itu ada rencana 这 di 个 dalamnya. 工作是有目的的。 Dan pekerjaan karya ini ada 上帝 tujuannya. 造的一切的一切，都有神的动机、神的计划、神的目的在里面。 Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada motivasi Tuhan, ada rencana Tuhan, dan ada tujuan daripada Tuhan di dalamnya. 你为上帝奇妙的创造感谢过上帝没有？ Pernahkah Anda bersyukur kepada Tuhan atas penciptaannya yang ajaib itu? 有时候我看单单我们的指甲都很奇妙了。 Kadangkala saya melihat hanya kuku kita saja itu sudah sangat ajaib. 如果你的手前面这部分没有指甲， Jikalau di jari Anda di bagian depan ini tidak ada kuku, 你爬羊不舒服的。 ketika Anda menggaruk itu tidak nyaman. 有指甲， Kalau ada kuku, 你做很多事情都很方便。 Anda bisa melakukan banyak hal begitu leluasa. 是谁说你的手需要指甲的呢？ Siapakah yang mengatakan bahwa jari Anda itu memerlukan kuku? 上帝的创造。 Itu adalah penciptaan dari Tuhan. 我想我们的牙齿， Saya berpikir gigi kita, 我非常感谢上帝。 saya sangat bersyukur kepada 如果 Tuhan. 没有牙齿，你吃的东西是硬的，你怎么样处理呢？ Jikalau tidak ada gigi, bagaimanakah Anda memakan makanan yang keras? 你用牙齿把它咬了， Anda menggigitnya dengan 你 gigi, 把它弄碎了， Anda mengunyah, menghancurkannya, 大的变成小的， yang besar menjadi kecil, 硬的变成软 yang 的， keras menjadi lunak, 整体的变成分散破碎的。 yang utuh akhirnya hancur. 然后你把花生咬了， Anda menggigit kacang, 慢的变成小片， Anda kunyah menjadi yang kecil-kecil. 容易吞下去 Itu。mudah untuk ditelan. 连牙齿的设计 Bahkan rancangan pada gigi itu
都是神迹。 itu adalah keajaiban. 如果没有牙齿， Jikalau tidak ada gigi, 那你很难化解你吃的东西。 maka Anda sulit sekali untuk bisa mencerna, menghancurkan makanan yang Anda makan. 牙齿像是锯子在磨你要吃的东西。 Maka gigi itu seumpama gergaji untuk menggergaji makanan yang Anda 但 makan. 如果你的口不是牙齿是锯子，你多么难看！ Dan jikalau mulut Anda itu bukan gigi tapi adalah gergaji, itu betapa buruk 如 rupanya. 果这里锯子在那边， Jikalau dalam mulut ada gergaji, 照样可以吃东西。 Anda tetap bisa 但 makan. 你口里面是锯子，没有人要跟你结婚。 Tetapi kalau mulut Anda dipenuh dengan berisi gergaji, maka tidak ada orang yang mau menikah dengan 难 Anda. 看的不得了。 Karena itu sangat 但 jelek 是上帝 kelihatannya. 造牙齿， Tetapi Allah menciptakan 又有 gigi, 锯子的工作， ada fungsi gergaji, 又有美貌的材料， ada material yang memberikan 所 keindahan. 以使你笑的时候，你的白牙齿把你的美丽显明出来 Maka。ketika Anda tertawa, Anda senyum, Anda mengungkapkan keindahan 每 dari 一 wajah 件 Anda. 上帝的创造， Setiap penciptaan daripada Tuhan, 你都好好思想， kalau Anda merenungkannya dengan 你会 seksama, 从内心深处敬佩万分。 maka dari kedalaman hati Anda akan penuh dengan kekaguman dan kecengangan. 现在科学界 Sekarang dalam dunia teknologi, 有人用$3亿， ada orang yang menghabiskan 300 juta dolar 盼 Amerika. 望可以造出前面3个手指的功用。 Mereka mengharapkan bisa menciptakan fungsi daripada ketiga jari. 我们前面的3个手指， Ketiga jari kita ini, Iga di bijak depan, pang. yang satu lebih gemuk, 一个比较短， yang satu lebih pendek, 一个比较长。 yang satu lagi lebih 这 panjang. 3个手指拿东西、 Ketika ketiga jari ini mengambil sesuatu, 夹东西、 kita menjepit sesuatu, 转东西， kita memutar 那个 sesuatu, 灵活性 dan kelincahannya 是没有办法用任何一个机器代替的。 itu tidak bisa digantikan dengan mesin apapun. 所以有人说：“我给你300个 million Maka ada orang yang mengatakan, aku berikan dana 300 juta 美 dolar, 金， dolar Amerika. 你可以不可以造出像3个手的功用这样灵活？ Bisakah Anda menciptakan seperti kelincahan daripada ketiga jari ini? 没有办法。 Tidak ada caranya. 感谢上 Kita 帝， bersyukur kepada 我们 Tuhan. 身上的创造， Dan penciptaan di atas seluruh 眼 tubuh kita 睛 ini 里面的这个神经细胞 dan saraf sel yang ada dalam bola mata 对焦的能力， dan kemampuan kita untuk fokus 我们这个适应光线大小的扩张， dan pelebaran bola mata kita untuk menyesuaikan dengan terang 是 yang masuk 没有任何一种照相机的镜头可以做到的。 tidak bisa dicapai oleh kamera apapun daripada Tustel. 好的照相机 Tustel yang baik 有一个 kamera 名称叫做 auto focus， yang ada satu satu terminologinya itu bisa fokus sendiri, 自动对焦。 yang bisa fokus secara 所以当你 sendiri. 正在看书的时候， Maka ketika Anda sedang mau 你眼 membaca, 睛跟你书上的字距离是25公分。 misalnya jarak antara matamu dengan tulisan itu adalah 25 当你正在 cm. 看书的时候， Tetapi ketika Anda 你看， melihat, 你看，一只老鹰来了， Anda melihat, oh ada seekor Raja Wali datang, 你就放下你的书， Anda meletakkan buku Kanda Anda, kunjung Anda sini. melihat ke angkasa, 你跟书的距离是25公分， jarak Anda dengan buku itu 25 你跟 cm. 老鹰的距离是2公里， Tetapi jarak Anda dengan burung Raja Elang itu adalah 2 km. 25公分 Dari 25 变 cm 成2000公尺， menjadi 2000 meter. 你那个对焦的速度多久呢？ Berapa kecepatan fokus mata Anda? 不到半秒钟， Tidak sampai 你 setengah detik. 看就看见老鹰在哪里。 Begitu Anda melihat langsung kelihatan elang ada di sana. 当你从这么近到那么远转变的时候， Ketika ada perubahan dari jarak yang begitu dekat menjadi jarak yang 你 begitu 那 jauh, 个对焦的速度需要很快的神经。 kecepatan fokus mata Anda itu membutuhkan saraf yang sangat cepat. 谁管理你的神经？ Siapakah yang mengatur saraf matamu? 谁控制它的距离呢？ Siapakah yang mengatur jaraknya? 你只能说主啊，我感谢你， Engkau hanya bisa mengatakan, oh Tuhan aku bersyukur kepada Engkau. 这是你的作为。 Ini adalah karyamu. 所以当你数算上帝的作为的时候， Maka ketika Anda menghitung karya 你 Tuhan, 从创造看见他何等伟大， dari penciptaan Anda bisa menyaksikan 你 keagungannya. 从供应知道他何等丰富。 Dari kecukupan yang Dia berikan, Anda tahu bahwa Dia betapa 人 berlimpahnya. 类已经算出来了， Manusia sudah 水 mengkalkulasikannya. 星
水星、 Merkuri, 金 planet 星、 Merkuri, 地球、 planet Venus, 火 bumi 星， dan 一 Mars 直到最后一个行星， sampai kepada planet yang terakhir. 最重要的就是地球。 Yang terpenting itu adalah bumi. 地球上隐藏的铁、金、银、镍，所有的这个东西， Unsur yang terkandung di dalam bumi dari besi, emas, nikel dan sebagainya 供应人的需要。 berikan kecukupan akan kebutuhan 我 manusia. 们用钢铁造汽车， Dengan besi baja kita menciptakan 我们 mobil. 用钢铁建造房子， Dengan besi baja kita membangun 我 bangunan. 们提炼钢铁变成这个不锈钢。 Kita mengolah baja ini menjadi besi yang tidak karat, 我们 stainless 可 steel. 以制造我们用的食品所需要的汤匙、叉子等 Kita 等。 bisa memproduksi, membuat alat-alat makan yang kita butuhkan, sendok, garpu dan 我们用 sebagainya. 不锈钢做了一些不能生锈的东西。 Kita dengan material besi tanpa bisa karat itu menciptakan beberapa 我们 alat 用 perkakas. 太伟大了， Fungsinya terlalu 这 besar, 些 agung, 都是很值钱的东西。 dan ini semua adalah barang-barang yang sangat bernilai. 你知道不知道？在金星里面没有， Dan tahukah Anda bahwa di dalam planet Venus itu tidak ada, 在 Saturnus tidak ada. 水星里面没 Di 有， dalam planet Merkuri tidak 在 ada, 木星里面 di 没 dalam 有， planet Jupiter tidak ada, 在土星里面没 di 有 dalam planet Venus atau Jupiter. Jupiter. 啊，这些星都没有。 Di dalam semua planet itu tidak ada, 全宇宙中间所有最好的金属， dan semua benda metal yang terkandung di dalam alam 从 semesta yang 金、 terbaik, 从银、从铜、从镍、从矿、从煤都在地球上。 dari besi, dari tembaga, dari emas, dari batu bara, segala macamnya itu ada hanya di dalam bumi ini. 再想下去， Kalau saudara terus 我 merenungkannya, 们完全不能明白，原来神这么奇妙、这么丰厚的恩典对待我们世界上的人。 sama sekali kita tidak bisa mengerti betapa ajaibnya Tuhan, betapa berlimpahnya Allah memberikan kecukupan kepada kita. 为什么人是活在地球呢？ Mengapa manusia hidup di dalam bumi 为 ini? 什么人活在地球的时候所需要的都在地球呢？ Mengapa manusia hidup dalam bumi, segala yang dia butuhkan itu ada di dalam bumi itu 为什 sendiri? 么人所需要的东西不是在月亮，不是在土星，不是在金星？ Mengapa yang dibutuhkan oleh manusia itu bukan ada di bulan, bukan ada di Jupiter atau di planet-planet yang lain? 神的计划就是如此。 Karena demikianlah rencana daripada Tuhan. 神把最多丰富的东西只放在地球上。 Allah hanya menaruh segala sesuatu yang dibutuhkan yang paling berlimpah itu di dalam bumi ini 但 saja. 神是创造人类在地球上， Dan Allah menciptakan manusia di dalam bumi ini. 使我们可以得到这些东西的供应。 Sehingga kita boleh mendapatkan kecukupan daripada benda-benda ini, 我们所 material ini. 需要的一切都齐全完备。 Segala sesuatu yang kita butuhkan itu secara lengkap telah dipersiapkan di sini. 这是有计划的吗？ Apakah ini ada rencana di dalamnya? 是。 Ya. 这是有目的的吗？ Apakah ini ada tujuan di dalamnya? 是。 Ya. 这是有智慧的创造吗？ Apakah ini adalah penciptaan yang berbijaksana? Si. Ya. 这整个丰富的预备 Ini persiapan daripada segala kelimpahan 都 ini 是为了人类， adalah demi manusia. 但是 Tetapi 上帝却不什么都替你做好来让你用， Allah tidak melakukan segala sesuatunya sudah selesai baru Anda memakainya 上帝 saja. 让你用智慧去发掘、去开采、去训练，然后把这些陶炼好的东西可以做你所需要的用具。 Tetapi Allah membuat Anda dengan bijaksana pergi menemukan, pergi mengelolanya, membuatnya sehingga bisa menjadikan barang-barang yang Anda butuhkan. 摩西说：“主啊，求你用你的作为向你的仆人显明。 Musa berdoa, "Oh Tuhan, kiranya Engkau menyatakan karyamu kepada hamba-hambamu." 所以你一生能够看见上帝的工作，你要感谢主。 Maka jikalau seumur hidup Anda bisa menyaksikan pekerjaan yang Tuhan lakukan, Anda harus bersyukur kepada Tuhan. 一个乐观的人， Seseorang yang optimis, 他看见的 yang dia lihat, 跟一个悲观的人 dengan seseorang yang pesimis, 看见的 yang dia lihat, 完全不一样。 itu sama sekali berbeda. 悲观的人只看见不好的东西，看见他讨厌的东西，所以他一生没有幸福。 Orang yang pesimis hanya melihat hal-hal yang
membuat dia benci hal-hal yang dia merasa tidak berguna, maka seumur hidup dia tidak ada kesukacitaan. 乐观的人处处看见奇妙的作为，别人伟大的贡献，所以他感谢上帝。 Orang yang optimis, dia akan senantiasa melihat penciptaan yang ajaib dan kontribusi kebahagiaan yang orang lain bisa miliki, maka hidupnya penuh kesukacitaan. Orang optimisme selalu menemukan bagaimana sumbangsi orang lain, bagaimana kerja susahnya orang, sehingga hari ini saya boleh menikmati bahagia. 一个乐观的人能够看到别人的贡献，能够看到别人的长处等等，以致他的生命能够享受到这个快乐。我今天能享受，因为别人劳苦， Hari ini saya bisa menikmati karena orang lain yang bersusah payah, 别人耕种， orang lain bercocok tanam, 别人付出代价， orang lain membayar harga, 我才能享受。 barulah saya bisa menikmati. 有一个神学生， Ada seorang mahasiswa teologi, 他不满意在这边读书， dia tidak puas sekolah di sini, 那我劝他说：“那你就离开吧， maka saya menasihati dia tinggalkan tempat ini saja, 因为你在这里没有快乐。 karena Anda tidak ada kesukacitaan di sini. 那么你认为应该怎么样？ Lalu bagaimanakah menurut Anda? 应该有很好的老师， Haruslah mempunyai seorang dosen yang sangat baik, 应该有更好的宿舍。 haruslah mempunyai asrama yang lebih baik. 那我想，那我们如果不满意你， Maka saya katakan kalau kami tidak puas kepada Anda, 那么你自己走吧， dan biarlah Anda pergi 你 sendiri. 可以去找你认为比较好的学校。 Anda boleh pergi mencari seminari yang Anda anggap lebih baik. 后来他真的离开了， Kemudian dia sungguh-sungguh 离开 meninggalkan 了，到了另外一个国家，另外一个神学院报名。 dan dia pergi ke negara yang lain, ke seminari yang lain, dan dia mendaftar di 想 sana. 不到那个学校写信问我，这个学生在你们那边表现怎么样？ Tidak disangka seminari itu menulis surat kepada saya menanyakan bagaimanakah prestasi mahasiswa ini di sekolah Anda. 他们的院长跟我是很好的朋友， Karena rektor di sana sangat berteman baik dengan 我 saya, 就不得不告诉他， maka terpaksa saya sampaikan kepada dia, 这个人是不乐观的， orang ini tidak optimis, 这个人是什么都不满意的， orang ini apapun dia tidak 在 puas, 他学校不满意， dia tidak puas kepada seminari, 校舍不满 dia 意， tidak puas kepada sekolah, Laos kelas, bumani. dia tidak puas kepada dosen, 很多的课程他都不满意， banyak mata kuliah yang dia tidak 所以 puas, 他决定离开。 maka dia memutuskan untuk 他 meninggalkan, 们就盼望到你那边去 maka 读 dia 书。 mengharapkan bisa melanjutkan studi ke sekolah 那 teologi 么 Anda. 院长听到我们讲这个话以后 Dan，setelah rektor di sana mendengarkan apa yang kami 他 sampaikan, 说我们也决定不收这个学生， dia mengatakan kami juga memutuskan tidak menerima mahasiswa ini 因为我们的环境、 karena lingkungan kami 我们的条件 dan persyaratan kami 比你们印尼更差很多。 itu lebih tidak baik, jauh lebih tidak baik daripada kalian yang 所 ada 以 di 就写 Indonesia. 信告诉他你不必来了， Maka dia pun menulis surat kepada mahasiswa itu 我 tidak usah 不 datang 会 lagi. 接受你这样的学生。 Kami tidak bisa menerima mahasiswa seperti 现在 Anda. 他什么都没有， Sekarang apapun dia tidak lagi miliki 就被上帝的工作抛弃。 dan dia telah dibuang di dalam pekerjaan 那 Tuhan 我们在 ini. 这里， Dan kita yang ada di 现在 sini, 所有的神学生 sekarang semua mahasiswa 都 teologi yang 正在享受神给他们的恩典，有的救的，有的不救的。 mereka sedang menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada yang menyadari, tapi ada juga yang tidak. 我很又略的算每一个学生应当有的费用是多少。 Saya secara kasar mengkalkulasikan berapa biaya untuk setiap 那 mahasiswa 么我们收了全世界最便宜的学费， dan kita telah memungut uang sekolah yang termurah di seluruh 所 dunia. 以他们一个月才付200块美金，可以吃90餐。 Dan setiap bulan mereka hanya perlu membayar $200 Amerika dan mereka boleh makan 90 kali. 他们可以住30天， Mereka boleh tinggal selama 30 hari 有冷气的房间， di ruangan yang 有 berpendingin 热水的洗澡的水， dan air panas untuk mandi. 还有每天他们没有花多少的力量， Dan setiap hari mereka tidak terlalu menghabiskan 可 tenaga, 以过他们的生活。 boleh melalui hidup 那 mereka. 么照着一个人 Dan menurut satu orang 20几岁 20-an tahun 这样生活， hidup yang seperti ini, 住冷气房， tinggal di dalam ruangan 吃berpendingin, 90餐， makan 90 kali, 在加卡达的情形， dan keadaan kalau di Jakarta 应当付多少钱？ berapa biayanya itu 我把它 sesungguhnya?
又溜的算一下， Kan kalau saya hitung secara kasar, 每一个人连读书、上课、图书馆、宿舍、冷气、热水一切的费用，大概是55万 dan 印尼币，550万。 Dan satu orang kira-kira paling tidak membutuhkan untuk uang sekolah, untuk uang konsumsi, uang tinggal dan segala macamnya itu uang perpustakaan kira-kira 5,5 juta rupiah. 稍微好的生活需要700万， Dan kalau kehidupan yang sedikit lebih baik kira-kira membutuhkan 7 juta rupiah. 至少每一个省学生，我们是每一个月津贴他40万印尼币400 万. ，400万印尼币。 Dan paling tidak setiap mahasiswa setiap bulan kita memberikan tunjangan subsidi 4 juta rupiah. 他们感谢吗？ Apakah mereka berterima 有一 kasih? 些人非常感谢， Ada sebagian orang sangat bersyukur dan 有一 terima 些人 kasih. 不但不感谢，一直埋怨。 Ada sebagian lagi bukan saja tidak berterima kasih dan bahkan semakin 那 bersungguh-sungguh. 么我们是不是很喜欢这样的学生呢？ Lalu apakah kita sangat senang akan mahasiswa yang seperti ini? 不是， Oh tidak. 我们等候 Kami menantikan 上帝自己对他说话。 Tuhan akan berkata-kata sendiri kepada dia. 我们是不轻易发怒，效法我们的上帝。 Karena kita tidak mudah bangkit amarah, kita meneladani apa yang Tuhan 但 ajarkan. 如果有些学生不了解、不觉悟的话， Tetapi jikalau ada sebagian mahasiswa yang tidak mengerti dan tidak menyadari pula, 有一天学校不得不告诉你， suatu hari nanti terpaksalah sekolah akan 我 memberitahukan, 们不再愿意津贴你所需要的钱。 kami tidak lagi ingin memberikan subsidi akan 如 kebutuhanmu. 果你要继续下去， Jikalau Anda mau terus 你要 melanjutkan, 另外交400万的钱， Anda harus membayar lagi 4 juta 你才 rupiah. 能继续一个月。 Baru Anda bisa melangsungkan kehidupanmu selama 1 bulan Sila lagi.弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasihi, 我从上帝创造的万有， dari segala sesuatu yang Allah ciptakan ini, 深深觉悟到神的恩典。 saya sungguh-sungguh merasakan 我 anugerah 从 Tuhan 上帝给我们的供应， dari kecukupan Anda yang Allah berikan kepada kita. 深深发现我们是不配的。 Kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita sungguh tidak 那 layak 么，上帝的恩典在我们的身上， dan anugerah Tuhan ada di dalam diri 如 kita. 果不构成我们感恩的心， Jikalau itu tidak membangkitkan rasa hati kita yang mau 我 bersyukur, 们就是一个忘恩负义的人。 maka kita adalah seorang yang melupakan akan anugerah Tuhan. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 这一个教会有几千个人， Di dalam gereja ini ada ribuan orang, 只有大概100-200人是住在这个里面。 hanya kira-kira 100-200 orang yang tinggal di dalam kompleks 那么 ini. 美国去， Saudara pergi ke Amerika, 到苏联去， saudara pergi ke Rusia, 到韩国去， Anda pergi ke Korea, 看看有哪一个教会有650个停车库， 让你的车可以安稳停在那里。 lihatlah ada gedung gereja manakah yang ada mempunyai 650 tempat parkir sehingga kendaraan Anda bisa diparkir dengan begitu 我们 nyaman. 如果不数算神的恩典， Jikalau kita tidak menghitung anugerah Tuhan 我们只有埋怨， dan kita hanya bersungut-sungut, 只有不满意， kita hanya tidak puas, 只有咒骂。 kita hanya marah. 但是如果你数算主的恩典， Tetapi jikalau Anda menghitung anugerah 你 Tuhan, 就知道原来别人做了那么多工作，是为了你今天的享受。 barulah Anda menyadari rupanya ada orang lain yang sudah mengerjakan begitu banyak pekerjaan sehingga Anda hari ini bisa 耶和 menikmati. 华，求你向我们显明你的作为。 Oh Tuhan, nyatakanlah perbuatanmu kepada kami. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 你病，上帝医治你； Ketika Anda sakit, Tuhan 你 menyembuhkan. 困难，上帝解决你的困 Ketika 难； Anda dalam kesulitan, Allah menyelesaikan 你的 kesulitanmu. 需要，上帝供应你。 Kebutuhanmu, Tuhan memberikan kecukupan. 神对我们太好了。 Tuhan sudah terlalu baik kepada 我 kita. 从3岁没有父亲， Sejak 3 tahun saya tidak mempunyai 再 ayah. 到今年我85岁， Sampai tahun ini saya 85 tahun. 我从来不怨恨上帝， Selamanya saya tidak benci kepada Tuhan. 从来我不怪责别人， Selamanya saya tidak menyalahkan orang lain. 我常常有苦自己吞， Seringkali kalau ada kepahitan saya telan sendiri. 有困难的事情自己承担。 Kalau ada hal-hal yang sulit saya tanggung 我 sendiri. 很少叹气， Jarang sekali saya mengeluh. 很少怪责， Jarang sekali saya menyalahkan. 很少归咎别人。 Jarang sekali saya menyalahkan orang 你 lain. 可以在我四周围，我的孩子、我的太太，从他们的口中听见这样的话。 Dari sekeliling saya, dari anak saya, dari anak-anak saya, dari istri saya, Anda bisa mendengarkan kalimat-kalimat ini. 唐牧师尽量做， Pendeta 多么苦，不怨言。
Pendeta Stephen Tong bekerja dengan segiat mungkin, betapa sulitnya pun tidak ada sungut-sungut. 这3个月， Selama 3 bulan ini, 常常我2点起来 seringkali saya bangun jam 2 dini hari, 作曲， saya menggubah lagu, 设计礼拜堂， saya merancang gedung 4、 gereja. 5点累了，我再睡， Jam 4, jam 5 subuh saya sudah lelah, saya tidur 因 lagi. 为年纪老了哈， Karena sudah lanjut usia, 常常要睡觉， seringkali harus tidur, 体力不够， kekuatan fisik kurang, 精神不够， semangat juga 所 kurang. 以有时候开会的时候， Maka 我会睡觉， Maka kadangkala ketika rapat saya bisa tertidur 因为没有办法， karena sudah tidak berdaya. 年纪老了。 Saya sudah lanjut 但我 usia, 也不怪别人， tetapi saya juga tidak menyalahkan 因 yang 为 lain 是自然的规律， karena ini adalah dalil yang alami 人生必须经过的。 yang harus dialami dilalui oleh 我 hidup 现在 manusia. 告诉你， Sekarang saya katakan kepada 你 saudara, 不容易懂， saudara juga tidak mudah 因为你 mengerti 30岁、40岁， karena Anda mungkin 30 atau 40 tahun, 你还没有到85岁。 Anda belum mencapai usia 85. 如果我对你讲， Jikalau saya katakan kepada Anda 你是85、90岁， dan Anda sudah 85 atau 90那 tahun, 就点头明白我在讲什么。 maka Anda akan mengangguk dan mengerti apa yang sedang saya 昨 sampaikan. 天晚上你们有人参加音乐会， Kemarin malam di antara kalian ada yang ikut konser. 我指挥2首大曲， Saya memimpin konser, ada 2 simfoni yang besar. 一个是贝多芬第4， Yang satu adalah Beethoven Simfoni nomor 4. 另外一个是贝多芬第6。 Yang satu lagi adalah Simfoni Beethoven nomor 6. 贝多芬第4一共36分钟， Simfoni yang keempat daripada Beethoven keseluruhan 36贝多 menit. 芬第6大概52分钟。 Dan Beethoven Simfoni ke-6 itu kira-kira 52 menit. 52分钟里面 Dan di dalam waktu 52 menit 有 ini 多少乐器的数目呢？ ada berapa banyak nada musik di dalamnya? 到底有多少的节奏在里面 Ada 呢？ berapa ritme yang ada di dalamnya pula? 千万万个。 Ada ribuan 那么 banyaknya 85岁的人， orang yang sudah berusia 头 85. 脑常常会忘记， Otak seringkali ada bisa melupakan 时 sesuatu 间常常会放慢， dan seringkali bisa melambat. 但是不可以的。 Tetapi itu tidak boleh. 第4乐章的第4交响乐， Dan movement yang keempat daripada simfoni keempat, 它的旋律是这样。 melodinya 哒 seperti 滴 ini. 哒滴哒哒滴哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒。 Melodinya seperti itu. 速度呢？ Bagaimanakah 哒滴哒 kecepatannya? 滴哒哒滴哒哒滴哒哒哒哒哒哒。那我要每一拍都记得。 Maka setiap ketukan saya harus ingat. 85岁的人很不容易， Orang sudah berusia 85 sangat tidak mudah. 感谢上 Tapi 帝， saya bersyukur kepada Tuhan. 这到这么大的年纪， Sampai ke usia yang sudah begitu lanjut, 我没有跳过一拍， saya tidak lompat satu ketukan pun. 每一拍里面有4个音， Setiap ketukan itu ada 4 nada. 一节里面有16个 Di 音。 dalam satu bagian itu ada 16 nada. 就这样一直下去，整个音乐会从头1个钟头半，我没有失掉一节。 Demikianlah konser itu selama 1,5 jam saya tidak kehilangan barang satu ketukan pun. 你连听都来不及， Tetapi Anda mau mendengar pun tidak keburu. 何等你要记下来， Apalagi Anda mau ingat. 不但记下来， Bukan saja mengingat, 你要指出来， Anda harus menunjukkannya. 那个困难太大了。 Kesulitan itu terlalu besar. 所以指挥家的教育是最困难的。 Maka pendidikan bagi konduktor itu sangatlah 从 sulit. 你读音乐 Dari sejak Anda sekolah musik 到音乐大学， sampai ke sekolah musik di Atau universitas, sampai mendapatkan Atau master posi. atau sampai kepada gelar Atau- doktor, 指挥的衔头。 sampai menjadi seorang konduktor. 现在你好好地读， Sekarang kalau Anda sekolah dengan 可能 baik, 太 mereka 贵了， terlalu mahal. 而且你的头脑不够精明， Bahkan kalau otakmu kurang jernih, kurang lincah, 你不可能毕业， tidak mungkin Anda mungkin tidak bisa 毕业 tamat. 后 Setelah Anda 不 tamat, 一定成为好的指挥。 belum tentu Anda menjadi seorang konduktor yang 这 baik. 个事情呢，懂音乐的人稍微明白。 Untuk hal ini, orang yang mengerti musik itu mereka sedikit lebih 你真正了解伟大的作品， Maka jikalau Anda sungguh-sungguh mengerti karya yang 会 agung, 感叹里面有多少非常有价值的材料作为作品的内容。 dan Anda akan begitu mengagumi dan tercegang bahwa di dalamnya itu terkandung begitu banyak berlimpah materi yang 当摩西 berharga. 说：“上帝啊，求你向我们
显明你的作为。 Ketika Musa berdoa, "Oh Tuhan, nyatakanlah karyamu kepada kami." 摩西很清楚上帝创造的奥秘， Musa sangat jelas akan rahasia yang terkandung di dalam penciptaan Allah. 摩西很仔细研究上帝创造一切的伟大的作为。 Musa secara begitu mendetil meneliti segala penciptaan yang 那 Allah 么今天 lakukan. 我们谈到上帝的作为， Dan hari ini kita membicarakan sampai pekarya Women从 atau 三 perbuatan 方面 Allah. 来看。 Dari 3 sisi kita 以 melihatnya. 神的创造 Yang pertama dari penciptaan ，the Allah, creation of God， penciptaan Allah 星球的安排， dan pengaturan dari semua planet 星 ini 球的位置， dan posisi daripada setiap 星 planet 球与星球的距离 dan jarak ini 都是不能更改的。 itu semua tidak bisa diubahkan. 地球跟太阳的距离 Jarak daripada bumi ke 1.5千万公里， adalah 150 juta 再 kilometer. 远一点不行， Kalau lebih jauh sedikit tidak 我 bisa. 们都冻死了。 Kita semua akan mati 太 kedinginan. 近一点不 Dan 行， kalau lebih dekat sedikit 我 tidak 们都 bisa. 烧死了。 Kita semua akan hangus 月 terbakar. 亮跟我们的关系 Jarak hubungan antara bulan dengan kita, 59万公里， jaraknya itu 590.000 太 kilometer. 靠近一点不 Kalau 行。 kalau lebih sedikit sekali, Hai, sedikit saja, iya, lebih dekat iya, sedikit pusing. tidak bisa, lebih jauh sedikit 因 juga 为 tidak 海 bisa. 水、涨潮、退潮都妨碍我们的生活。 Karena pasang surut daripada air laut itu semua akan mengganggu kehidupan 所以 kita. 你创造的太奇妙 Maka 了， begitu ajaibnya penciptaan dari 你 Tuhan. 的作为向我们显明， Karyamu engkau nyatakanlah kepada kami. 人一生最重要的收获就是常常看见上帝奇妙的作为。 Dalam kehidupan seumur hidup manusia yang paling penting adalah mereka boleh melihat keajaiban dari penciptaan 你 Tuhan. 研究这个大自然， Ketika Anda meneliti alam semesta 你也 ini, 感谢上帝的 maka 创 semakin 造。 Anda akan bersyukur akan penciptaan Tuhan. 英国最伟大的科学家 Seorang Isaac Newton， seorang ilmuwan yang paling agung daripada Inggris bernama Isaac 他 Newton. 也研究大自然， Semakin- 他也研究大自然， Semakin dia meneliti alam semesta 他也 ini, 感谢上帝。 dia semakin bersyukur kepada 他 Tuhan. 年老的时候， Pada waktu dia lanjut usia, 他讲一句话： dia mengatakan 我 satu 这 kalimat. 一生最盼望的，就是把上帝的2本书解释给世界上的人。 Seumur hidup ini yang paling saya harapkan adalah menjelaskan 2 buku penting daripada Tuhan ini kepada manusia. 人家问他什么叫做上帝的2本书， Orang-orang bertanya kepada dia, apakah kedua buku daripada Tuhan itu? 他说第一本 Dia mengatakan buku yang pertama, 神启示圣经跟人类， yaitu Allah mewahyukan Alkitab kepada manusia. 这是上帝的第一本书。 Ini adalah buku pertama dari Tuhan. 人家问他，那上帝的第2本书是什么呢？ Lalu orang bertanya lagi kepada dia, lalu buku kedua dari Tuhan itu yang 上 manakah 帝的 itu? 第2本书就是上帝创造的大自然， Buku kedua daripada Tuhan yaitu alam semesta yang Allah 大自 ciptakan. 然就是一本书。 Alam semesta ini adalah satu 如 buku 果 yang besar. 你了解了这2本书， Jikalau Anda mengerti akan kedua buku 你 ini, 就知道上帝的作为。 maka Anda pun akan mengerti akan karya 换 Tuhan. 一句话说， Dengan 牛 kata yang 顿 lain, 所讲的2本书， Dua buku yang dibicarakan oleh Newton 就是 ini 普遍启示的大自然， adalah alam semesta yang merupakan wahyu umum daripada Tuhan 特殊启示的新旧又圣经。 dan wahyu khusus daripada Tuhan yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. 当我20多岁的时 Pada 候， waktu saya usia 20-an, 我读到张立生博士的书， saya membaca buku yang ditulis oleh Dr. Chang Listen. 里面提到牛顿不但是一个大科学家， Di dalamnya membicarakan Newton itu bukan saja seorang ilmuwan besar. 牛顿原来也是一个解经家。 Newton rupanya adalah seorang juga penafsir 我 Alkitab. 那时候非常惊奇， Waktu itu saya begitu mengagumi. 一个科学家要解释圣经吗？ Apakah seorang ilmuwan mau menafsirkan 他 Alkitab? 怎样解释？ Bagaimanakah dia menafsirkan 他怎么 Alkitab? 明白圣经？ Bagaimanakah dia mengerti 原 Alkitab? 来牛顿是一个非常精心研究圣经的基督徒。 Rupanya Newton adalah seorang Kristen yang dengan sepenuh hati dan detil untuk meneliti Alkitab. 他写了但以理注释， Maka dia telah menulis penafsiran daripada kitab Daniel. 他也写了新约一些书信的注释。 Dan dia juga telah menulis tafsiran daripada sebagian surat yang ada di dalam perjanjian baru. 25岁看到这件事以后， Pada waktu usia 25 saya melihat hal 我 ini. 非常惊奇。 Saya begitu mengaguminya. 后来我在张立生牧师的书里面
看到一句话， Kemudian di dalam buku Dr. Chang Listen ini saya melihat satu kalimat. 他这些书曾经在牛顿，在这个牛津大学的图书馆里面藏书过。 Dan dia pernah membaca buku-buku ini di perpustakaan daripada Universitas Oxford. 所以这些牛顿的书在英国的大学里面图书馆都藏着。 Maka buku-buku daripada Newton ini semua ada di dalam perpustakaan universitas yang ada di Inggris. 后来大概25年前， Kemudian kira-kira 25 tahun 我 yang 大概 lalu, 60岁的时候， pada waktu kira-kira saya usia 我在 60, 美国的 Atlanta 开布道大会， ketika saya menyelenggarakan KKR di kota Atlanta di 有 Amerika, 1000多人参加。 ada 1000-an orang yang hadir. 那我有空的时间，我去参观那边的古董店，卖到什么好东西。 Dan saya mempunyai sedikit waktu luang, maka saya mengunjungi tempat-tempat yang menjual barang-barang antik 后 di 来我 sana. 发现有一本书，牛顿写的《但以理注释》， Kemudian saya menemukan ada satu buku tafsiran Wah. kitab Daniel yang ditulis oleh Newton. 高兴的不得 Oh, 了。 saya begitu sukacita. 我说你们这个书卖多少 Saya 钱？ menanyakan berapa harga jual daripada 他 buku 们告 ini. 诉我要卖3500块美金。 Mereka mengatakan mereka akan dijual $3.500 我 Amerika. 没有那么多的钱， Saya tidak mempunyai uang yang begitu 看了 banyak. 以后， Setelah saya melihatnya, 我叹息， saya mengeluh 我就回家了。 dan saya pulang. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 这本 kasihi, 书我拿不到， buku ini saya tidak bisa mendapatkan. 牛顿亲自写的。 Yang ditulis sendiri oleh 虽 Newton. 然印刷的时候是大概150年以后才印刷出来的， Meskipun pencetakannya itu 150 tahun kemudian baru 这 dilakukan. 本古董的书还是价钱3000多块美金。 Tetapi buku yang kuno ini masih bernilai $3.500 Amerika. 我眼巴巴看见那本书在那里，我买不起，我就回家了。 Saya hanya bisa menyesali, hanya bisa melihat buku itu, tetapi saya tidak berdaya untuk membelinya. 过了几年以后， Beberapa tahun 我 kemudian, 知道那一家古董店有牛顿写的解经书， dan saya tahu bahwa di dalam toko antik itu ada satu buku yang ditulis oleh Newton, buku tafsiran. 再去看一次， Saya pergi lagi melihat. 他们的价钱还是高到没有办法买到， Harganya itu masih setinggi langit, tidak bisa dibeli. 我就回来了。 Maka saya pun kembali. 那就这件事，我对一个弟兄提到这个事情。 Kemudian saya membicarakan hal ini dengan salah seorang 我 saudara. 看过一本书， Saya pernah melihat satu 我 buku. 没有钱买 Saya tidak mempunyai uang untuk membeli. 这本书，不知道能不能得到。 Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan buku itu. 想不到我们这个弟兄就在 Amazon 问，结果找到这本书， Dan tidak sangka bahwa saudara kita ini di Amazon dia bisa menemukan buku ini. 不是古董， Bukan barang 是 antik, 新印出来的， tetapi yang baru 所以 selesai 他就 dicetak. 替我们买了， Maka dia pun membelikan 把 untuk 它 kami 寄到印尼 dan 来。 dikirim ke 所以 Indonesia. 我告诉你，我们讲的不是空话， Maka saya katakan kepada saudara, yang kita katakan itu bukanlah omong 我 kosong. 们讲的是真理。 Yang kita katakan adalah kebenaran. 60年前，我25岁， 60 tahun yang lalu saya usia 我 25. 知道牛顿是一个科学家， Saya tahu Newton adalah seorang ilmuwan 也是一个解经家。 dan juga adalah seorang penafsir Alkitab. 经过300年以后， 300-an tahun 我 kemudian 愿意买这本书。 saya mau membeli buku 结 ini. 果这2-3年以前，这本书买来了。 Dan akhirnya 2-3 tahun yang lalu buku ini sudah dibeli. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 2本书， 2 buku 上帝启示的书叫做圣经， buku yang Allah wahyukan yang disebut sebagai 上 Alkitab. 帝创造的书叫做科学。 Buku yang Allah ciptakan itu yang disebut sebagai ilmu. 牛顿知道圣经跟科学是没有冲突的， Newton menyadari bahwa Alkitab dan ilmu itu tidak ada konfliknya. 创造万有的上帝 Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu 也是启示圣经的上帝。 juga adalah Allah yang mewahyukan Alkitab. 那么，为什么在历史上有科学家跟解经家冲突的事情呢？ Lalu mengapakah di dalam sejarah ada ilmuwan yang mengalami konflik dengan penafsir Alkitab? 我从前教这个副教授， Dulu saya mengajar apologetika. 我说当圣经跟科学冲突的时候， Saya mengatakan ketika terjadi konflik antara ilmu dengan Alkitab, 只有2个可能： hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, 解经的人解错了， orang yang menafsir Alkitab itu salah menafsirkan. Dia. Yang kedua, 搞科学的人还没有达到完美的地步， orang sebagai ilmuwan itu belum mencapai tingkat yang baik, 神分了。 tingkat yang sempurna. 当
科学还没有完美的时候， ketika tingkat keilmuan itu belum sempurna 还没有得到真正正确的答案， dan dia masih belum mendapatkan jawaban yang sesungguhnya, 就会跟圣经冲突了。 nah itu akan terjadi konflik dengan 当 Alkitab. 圣经解释真正的意义不明白的时候， Ketika orang yang menafsirkan Alkitab dan tidak mengerti akan makna yang 就 sesungguhnya, 会跟科学冲突了。 maka itu akan terjadi konflik dengan 我们 ilmu. 不要惧怕， Janganlah kita takut, 我们也不要挂虑， janganlah kita 因为 khawatir, 科学有一天会更完美的。 karena suatu hari ilmu itu akan menjadi lebih sempurna. 对圣经的解释有一天会更准确的。 Tafsiran terhadap Alkitab suatu hari itu akan jauh lebih tepat 当这 lagi. 两样达到最完美的地步的时候， Ketika kedua hal ini mencapai tahapan yang lebih sempurna 就没 lagi, 有冲突了。 maka tidak lagi ada konflik. 副教学家的责任 Maka tanggung jawab daripada seorang apologet 就是怎样找到科学与圣经那个和谐的那真正的思想。 adalah haruslah dia bisa menemukan pemikiran yang sesungguhnya antara hubungan ilmu dengan Alkitab. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 我们 Tuhan. 第一样讲了上帝创造的作为， Hal yang pertama kita membicarakan tentang karya penciptaan Allah. 第二样 yang 我们 kedua 讲了上帝供应的作为。 Kita membicarakan karya kecukupan yang Allah berikan kepada 上 kita. 帝的第三大作为是什么？ Apakah karya ketiga yang besar yang Allah 上帝 lakukan? 透过耶稣基督拯救人类的作为。 Yaitu karya penebusan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus kepada 你 kita. 经历了上帝的赦免， Anda telah mengalami pengampunan dosa 经 dari 历了 Allah. 耶稣的供应， Allah telah mengalami kecukupan yang 经历了 Yesus 救恩的 berikan. 步骤， Anda juga mengalami tahapan keselamatan yang 你 Yesus 更发 lakukan. 现上帝的作为。 Maka terlebih lagi Anda akan menemukan karya dari Tuhan. Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. 今天我就讲到这个地方， Sampai di sini saja hari 就是 ini. 第四大个祷告， Ini adalah doa keempat yang Di- besar. Yang pertama, 智慧的心， hati yang Di- berbijaksana. Yang kedua, 赦罪的恩， anugerah pengampunan. 第三， Yang ketiga, 一生的喜乐， yaitu kesukacitaan seumur hidup. 第四， Yang keempat, 看见上帝的作为。 bisa melihat, menyaksikan dari karya 请 Tuhan. 问你这一生看见了上帝的作为吗？ Mohon tanya, seumur hidup ini, apakah Anda sudah menyaksikan karya Tuhan? 就悟了上帝的作为吗？ Apakah Anda sudah menyadari akan karya Tuhan? 明白了上帝所做的工作吗？ Apakah Anda sudah mengerti apa yang Allah 如果是 lakukan? 明白， Jikalau Anda mengerti, 请问你感恩吗？ mohon tanya, apakah Anda bersyukur? 感受到上帝的奇妙， Apakah Anda merasakan keajaiban dari Allah? 上帝的恩典吗？ Apakah Anda merasakan anugerah 求 Tuhan? 主帮助我们 Kiranya Tuhan menolong 成 kita 为一个常常感恩的基督徒， menjadi seorang Kristen yang senantiasa bersyukur. 把荣耀归给主。 Dan kita mengembalikan 我们 kemuliaan 现在 kepada 我们大 Tuhan. 家站起来祷告， Mari kita bangkit berdiri dan kita 每一个 berdoa. 人站起来， Setiap orang berdiri. 请胡信长老带领我们祷告。亲爱的恩主，我们满心感谢主，因为你再一次用摩西的祷告教导我们有怎样有正确的态度、正确祷告的内容。求主帮助我们能够真正体会到主你在我们一生上所显为的这些伟大的作为。求主帮助我们能够珍惜我们所领受的这一切恩典，让我们在一生能够把荣耀归给主。求主加添力量给我们，让我们借着我们的好行为，别人能够看出主的荣耀。Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur melalui doa Musa yang Kau ajarkan kepada kami boleh lebih mengerti apakah yang harus kami doakan, bagaimanakah sikap seharusnya kami berdoa. Kiranya Tuhan terus menuntun kami sehingga hidup kami ini boleh menjadi kesaksian yang baik bagi nama Tuhan, dan orang melihat kehidupan kami boleh mengetahui keindahan dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.